Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan melancarkan laman web Kutbah Selangor, e-Kutbah Selangor yang mengandungi semua teks kutbah diterbitkan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Laman web ini menghimpunkan koleksi 23 tahun kutbah bertulisan Jawi dan Rumi yang terdiri daripada koleksi kutbah dibacakan pada setiap solat Jumaat, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha serta solat sunat gerhana. Laman web tersebut akan menjadi bahan bacaan, panduan serta rujukan ilmuwan, guru, pelajar dan pendakwah. 2,674 insiden cyber dilaporkan kepada Pusat Kawalan dan Penyelarasan Cyber Negara NC4 NACSA setakat Oktober lalu. Perdana Menteri berkata serangan cyber yang semakin dinamik dan kompleks didorong perkembangan pesat teknologi, peranti dan aplikasi digital. Rang Undang-Undang RUU Keselamatan Cyber juga sedang dirangka untuk dikubal bagi menambah baik pengurusan keselamatan cyber negara bawah Strategi Keselamatan Cyber Malaysia MCSS 2020-2024. JAKIM terus menyokong kerajaan Madani dalam melahirkan masyarakat berakhlak tinggi. Menurut Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Hakim Ahmad Yusof, pelbagai program berbentuk modal insan diadakan kepada golongan belia bagi memastikan mereka mampu mencapai wawasan tersebut. Proses undi awal pilihan raya kecil Parlimen Kemaman secara pos bagi 387 pegawai dan anggota polis berjalan lancar di IPD Kemaman. Selain polis, pegawai dan anggota tentera turut terlibat. PRK Parlimen Kemaman berlangsung pada 2 Disember ini menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara Barisan Nasional dan PAS. Pusat Pemindahan Sementara PPS akan dijadikan sebagai pusat mengundi sekiranya berlaku banjir semasa hari pengundian PRK Parlimen Kemaman 2 Disember ini. Pihak polis telah bersedia dengan kekuatan anggota serta aset untuk memastikan perjalanan hari pengundian berjalan dengan lancar. Banjir di Terengganu kini beransur pulih. Sehingga petang tadi, seramai 746 penduduk terjejas ditempatkan di 13 PPS yang melibatkan 194 keluarga di 4 daerah iaitu Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang dan juga Besut. Di Kelantan, jumlah penduduk terjejas banjir adalah seramai 57 orang ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara di Jajahan Pasir Putih dan Rantau Panjang. Paras air Sungai Golok dicatatkan melepasi tahap bahaya iaitu 9.09 meter. Namun, jalan utama boleh dilalui ke semua jenis kenderaan. Sementara itu, di Jiran Tut Pahang yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melancarkan misi penghantaran barangan keperluan ke pangkalan hadapan di Mukim Hulu Tembeling sebagai persiapan menghadapi banjir. Seri Paduka melepaskan 5 bot, sebuah lori dan 2 kenderaan pacuan 4 roda membawa muatan barangan makanan seberat 19 tan untuk ditempatkan di 6 pangkalan hadapan. KPDN akan beri lesen khas kepada pemborong di negeri terlibat banjir untuk menambah stok simpanan barangan keperluan asas. Ia sebagai langkah persediaan jika bekalan keperluan asas seperti beras, gula, minyak masak dan tepung terputus di kawasan bencana. Timbalan Menteri KPDN berkata, negeri terlibat banjir diarah melantik pemborong dan peruncit terpilih untuk pastikan bekalan barang keperluan asas mencukupi. Program jualan agro madani yang dianjurkan Fama menjadi pusat sehenti untuk penduduk mendapatkan keperluan harian dengan harga yang murah. Fama Negeri Terengganu menyatakan ia memberi penjimatan 5 hingga 30% bagi setiap barangan. Lebih 40 gerai jualan babitkan pelbagai barangan dengan kutipan keseluruhan mencecah RM30,000. Penubuhan kelas tahfiz Al-Quran di Penjara Kajang merupakan platform mengembangkan pengajian berteraskan Al-Quran dan pendidikan Islam di institusi penjara. Program kerjasama Jawatan Penjara Malaysia dan Majlis Agama Islam Selangor MAIS itu juga sebagai inisiatif membantu proses pemulihan jiwa dan rohani banduan beragama Islam. Penjara Kajang merupakan institusi penjara ketiga mempunyai program tahfiz selepas diwujudkan di Penjara Keluang Johor dan Penjara Penur Pahang.
51 laporan polis diterima melibatkan 51 sekolah berhubung ancaman bom palsu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman menyatakan siasatan masih dijalankan bagi mengesan pautan email ancaman tersebut. Motif serta operasi mengesan suspek juga sedang diteruskan. Di Perak, 4 laporan ancaman bom palsu diterima membabitkan bangunan sekolah dalam tempoh 4 hari sejak Selasa lalu. Ketua Polis Perak berkata, jumlah itu melibatkan sekolah antarabangsa di Ipoh dan Kampar serta sekolah pendidikan khas di Manjung dan Taiping. Kesemua ancaman berkenaan diterima pihak sekolah menerusi akaun email yang tidak dikenal pasti menggunakan modus operandi sama seperti beberapa negeri lain. 12,685 individu yang terbabit gejala dadah di Perak telah ditahan sepanjang Januari hingga 20 November lepas. Ia melibatkan keseluruhan rampasan bernilai lebih 49 juta ringgit. JSJN Perak juga telah berjaya menahan 486 individu dalam Ops Tapis Khas yang dijalankan pada 20 hingga 22 November secara serentak di seluruh negeri. Pengendali syarikat kenderaan berat diminta memantau pemandu masing-masing melalui sistem pengesanan global GPS terutama ketika melalui lebuh raya. JPJ Pulau Pinang menyatakan keperluan berdasarkan audit keselamatan terhadap kemalangan yang dilaporkan sepanjang tahun ini. Setakat November, 18 kes termasuk kemalangan maut melibatkan lori dikenal pasti berpunca daripada sikap pemandu yang cuai atau gagal mematuhi peraturan jalan raya. Sementara itu, JPJ Kedah mengeluarkan 33 notis saman menerusi Ops lebih muatan di gurun. Operasi bermula 2 pagi memberi tumpuan terhadap pemandu lori yang membawa muatan berlebihan. Antara kesalahan dikesan termasuk lebih muatan, tiada lesen memandu CDL, tiada lesen membawa barangan GDL dan kesalahan-kesalahan teknikal pada kenderaan. Lebih 1,000 pengunjung dan warga kerja di bangunan Ujana Keluangan melari keluar apabila siren dibunyikan ketika latihan fire drill atau latihan kebakaran dijalankan oleh Financial Park Labuan. Simulasi ini bertujuan memberi pendedahan kepada warga kerja di bangunan tersebut tentang prosedur menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran. Papan kemuka penyata pendapatan bercukai, seorang ejen penapis air mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan tersebut membabitkan nilai cukai RM83,000 di Mahkamah Majistret Seremban. Orang kena saman OKS, Nur Zadila Saman, membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dibacakan. OKS didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 112-1A Akta Cukai Pendapatan 1967 yang boleh dihukum di bawah Seksyen dan Akta yang sama. Penyelesaian isu ketidakseparanan pekerjaan mengikut industri jadi keutamaan Kementerian Sumber Manusia khususnya melibatkan Siswazah. Timbalan Menteri Datuk Mustafa Sakmut berkata usaha berkenaan sentiasa dijalankan pihak kerajaan bersama universiti dengan pelbagai inisiatif dilaksana. Langkah yang diambil antaranya menerusi Karnival Kerjaya, program Bina Kerjaya Pekerja Sektor Tidak Formal dan pelanjutan insentif penggajian secara bersasar. Semua PBT di Melaka diarah laksanakan Melaka Industrial Booster MIB selewat-lewatnya pada akhir suku pertama tahun depan. Ia sebagai usaha menjadikan negeri itu mesra pelabur. Projek rintis itu dalam tempoh pelaksanaan dan dijangka selesai awal tahun depan. MIB merupakan kaedah baru yang pantas bagi pengeluaran permit pembinaan daripada 180 hari kepada hanya 30 hari. Inflasi Malaysia pada Oktober 2023 meningkat 1.8%, terendah sejak April 2021. Ketua Perangkawan Malaysia maklumkan ini telah didorong oleh kenaikan lebih rendah bagi kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol iaitu 3.6%. Ia kemudian diikuti peningkatan perlahan kumpulan hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah serta pelbagai barangan dan perkhidmatan.
Kumpulan Perbankan RHB merancang untuk meningkatkan peruntukan bagi perkhidmatan kewangan lestari selepas mencapai 99% daripada sasaran 20 bilion ringgit bagi segmen itu menjelang tahun 2026. Komitmen semasa yang dibuat pada 2022 akan mencapai 100% menjelang tahun ini. Kumpulan Perbankan RHB juga sedang meneliti sasaran seterusnya bagi tempoh melangkaui tahun 2024. Untung bersih Telekom Malaysia Berhad TM bagi suku ketiga mencatat peningkatan lebih 100% kepada 538.19 juta ringgit. Ini didorong oleh impak cukai yang lebih rendah dan kos kewangan bersih yang berkurangan. TM memaklumkan prestasi mantap dua unit perniagaannya iaitu Unify dan TM Global memainkan peranan penting di sebalik pertumbuhan tersebut. Langkanan jalur lebar tetap Unify naik 4.6% mencecah 3.12 juta. Penyelesaian terhadap isu kekurangan buruh berjaya bantu pasaran hartanah bergerak positif sejak pandemik COVID-19. Pengarah urusan kumpulan Siem Darby Property Berhad berkata, pihaknya kekal positif menghadapi cabaran terutama berkaitan harga bahan mentah global yang tinggi berikutan kelemahan mata wang ringgit. Selain turut optimis dapat mengatasi cabaran tersebut dan menjangkakan prospek pasaran hartanah akan bertambah baik sejajar dengan ekonomi selain disokong permintaan domestik. Sempena 100 tahun penubuhan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA tahun depan, pentadbiran bola sepak KFA kini mempunyai bangunan baru iaitu Wisma KFA atau dikenali sebagai House of Kedah Football. Wisma terletak di Jalan Stadium Bandar Alustar akan menjadi pusat pentadbiran bola sepak meliputi pembangunan akar umbi, pengadil, jurulatih dan penganjuran Liga Peringkat Negeri. Sultan Selangor berkenan menyampaikan dana bantuan kemanusiaan umat Islam Palestin kepada Tabung Musaadah Palestin Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berjumlah 4.374 juta ringgit. Dana itu merupakan sumbangan umat Islam melalui kutipan di masjid dan surau seluruh negeri Selangor. Baginda bertitah agar sumbangan rakyat Selangor dapat diselaraskan melalui Tabung Infak Jariah Umat Islam Selangor (TIJARI) yang bermula 13 Oktober lepas. Perdana Menteri menzahirkan rasa lega dengan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang berkuat kuasa hari ini. Gencatan senjata sementara yang dipersetujui kedua-dua pihak berkuat kuasa pada pukul 7 pagi waktu tempatan. Kemungkinan Malaysia menghantar pasukan sukarelawan ke Gaza bergantung kesepakatan dicapai bersama negara-negara Islam lain. Bantuan mula disalurkan melalui persimpangan Rafah dengan penyelarasan Mesir apabila jeda kemanusiaan di Gaza bermula hari ini. Kumpulan pertama tebusan awam juga akan diserahkan pada petang ini. Buat permulaan, 13 orang akan dibebaskan, babitkan wanita dan kanak-kanak daripada keluarga sama. Gencatan senjata sepenuhnya juga akan dilaksanakan semasa jeda kemanusiaan ini. Qatar berharap kedua-dua pihak mematuhinya. Sementara itu, Turki hari ini merancang pindahkan kira-kira 50 lagi penduduk Gaza yang cedera atau sakit. Proses pemindahan yang memasuki pusingan ketiga itu menyaksikan sebahagian besar pesakit terdiri dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Menurut Menteri Kesihatan, setakat ini Turki berjaya membawa 150 orang untuk rawatan. Kebanyakannya pesakit kanser dan waris atau peneman dari Gaza. Ini pula berhubung kematian babitkan wartawan Palestin yang sangat ramai di semenanjung Gaza. Jawatankuasa Eksekutif Persekutuan Wartawan Antarabangsa IFJ bakal adakan mesyuarat minggu depan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Waspada pihak yang menyamar sebagai pegawai NSRC melalui panggilan telefon bagi membantu siasatan.
Pusat Respons Skam Kebangsaan, National Scams Response Centre NSRC ingin mengingatkan orang ramai supaya tidak terpedaya dengan kenyataan atau panggilan telefon dari mana-mana orang yang mengaku sebagai pegawai NSRC bagi membantu siasatan berkenaan sebarang kes jenayah penipuan kewangan. Menurut NSRC, ia modus operandi yang lazim diguna pakai sindiket penipuan. Mereka yang terjerat bakal ditipu dan berisiko rugi selepas diarah membayar sejumlah wang bagi menyelesaikan kes yang tidak wujud. NSRC tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang terlibat dengan penyalahgunaan nama NSRC. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pihak NSRC di talian telefon 03 8861 3830 atau email kepada nsrc@rmp.gov.my. Jika anda jadi mangsa penipuan, segera lapor ke NSRC di talian 997. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jangan mudah terpedaya, elak jadi mangsa. Terlihat sebarang isu mencurigakan atau bahan fitnah, adukan ke MCMC. Biar betul tak pasti, jangan kongsi.